Bertemu kembali rentasan berita edisi 1519 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. MB Kedah minta rakyat tunggu apa? Negara di landasan tepat kenapa perlu digugat? Kemana perginya kelibat Faizal Azumo? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ini heboh di media sosial tentang satu dakwaan langkah Dubai yang dibangkitkan oleh Jabatan Komunikasi JCOM yang dikatakan muncul bagi menjatuhkan Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tersebut timbul ketika pertemuan pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk pemimpin kerajaan di Ibu Kota Emirat Arab Bersatu UAE baru-baru ini, dan ia melibatkan sokongan tokoh politik berpangkat Tun yang bekerjasama dengan pihak pembangkang dikatakan menggunakan sumber asing untuk meruntuhkan pentadbiran kerajaan. Namun dakwaan tersebut ditangkas dan dibidas serta ditepis oleh beberapa pemimpin pembangkang yang mendakwa ia hanya rekaan cerita dongeng untuk menutup kegagalan kerajaan Madani. Terkini Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yakin langkah Dubai akan menjadi kenyataan namun tidak boleh mendedahkan butirannya. Beliau mendakwa kononnya pemimpin Kerajaan Perpaduan pada ketika ini ibarat takut pada bayang-bayang sendiri kerana tahu akan kehilangan kuasa pemerintahan. Menurutnya kejatuhan kerajaan akan berlaku menerusi peralihan sokongan ahli parlimen dan tindakan itu tidak menyalahi perlembagaan maupun amalan demokrasi. Proses yang dibenarkan undang-undang boleh dilakukan, yang tidak mengikut perlembagaan tak bolehlah. Perbuatan nyatakan sokongan selari dengan perlembagaan. Ada perkara saya tak boleh dedah tetapi ia akan berlaku. Semua orang yakin, malah mereka juga yakin kerajaan diterajui mereka akan jatuh. Mereka kini sedang kelupur, katanya dalam satu sidang akhbar semalam. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu berkata kelompongan dalam Akta Lompat Parti menyebabkan peralihan kuasa akan berlaku namun masih dalam garis dibenarkan perlembagaan. Bila ahli Parlimen PN sokong kerajaan, tak siapa bangkang. Kalau sokong Kerajaan Perpaduan digambarkan sebagai tindakan berperlembagaan berdasarkan demokrasi, maka tindakan sebaliknya juga dianggap biasa. Kalau mereka boleh ambil 5 ahli Parlimen PN, kita ambil 10 daripada mereka, takkan marah. Kalau sokong mereka tak apa, kalau tak sokong takkan tak boleh. Itu proses biasa demokrasi dan dibenarkan dalam perlembagaan. Itulah lompong dalam akta tersebut yang menunjukkan jalan ke arah lompong itu adalah mereka. Jadi kita ikut sahaja jelasnya yang kini popular sebagai ulama yang berkaraoke dengan perempuan sehingga jam 2 pagi. Menurutnya kononnya istilah langkah Dubai hanyalah sekadar nama kerana ia berlaku lebih awal daripada pertemuan yang disebut-sebut dilakukan di Dubai. Saya tak fikir ada langkah apa-apa. Ada kata bukan langkah Dubai, hanya langkah congkit kerana perbincangan dibuat di Kuala Lumpur. Saya rasakan langkah Dubai sebagai dummy sahaja sebab tujuan ke sana hanya untuk jalan-jalan. Takkan perlu ke Dubai bincang semua perkara. Dulu langkah Sheraton sebenarnya bukan. Sheraton hanya tempat mereka makan. Ia berlaku sebelum itu lagi. Sekarang langkah Dubai, hal-hal tersebut sudah berlaku sebelum itu, ujarnya. Mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Kerajaan Perpaduan tidak terkesan dengan langkah Dubai yang didakwa digerakkan pemimpin pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Muhammad Sanusi tidak berhasrat mendedahkan perkara tersebut dan rakyat hanya perlu menunggu ianya berlaku. Memang orang yang nak jatuh akan kata begitu. Tentulah mereka takut kehilangan kuasa. Benda nak hilang tentu rasa bimbang. Benda kita nak pergi ambil seronoklah. InsyaAllah saya yakin akan berlaku. Kerajaan sedia ada tak akan bertahan sehingga 5 tahun. Mereka akan tumbang. Saya tahu bila, tapi tak boleh bagi tahu. Ia menerusi peralihan sokongan, jelas beliau. Yakinnya Muhammad Sanusi mengeluarkan kenyataan tanpa rasa malu dengan menonjolkan sikap gelojoh dan tamak
yang ditanam dalam diri mereka selama ini. Tanpa disedari, Muhammad Sanusi secara tidak sengaja telah membenarkan spekulasi kewujudan langkah Dubai yang bermati-matian dinafikan rakan-rakan mereka. Malah ada yang kononnya berkata desas-desus itu dicipta untuk menutup kegagalan kerajaan. Benarlah apa yang dikatakan rakyat. Kewujudan Perikatan Nasional terutamanya PAS bukannya untuk menjadi pentadbir negara atau pembangkang yang bijaksana. Namun ianya dilihat lebih kepada tamak kuasa dan busuk hati dengan usaha dan kejayaan orang lain. Siang malam kerjanya meratip tebuk atap. Jika dilihat Muhammad Sanusi berkaraoke dan menggeletis dengan 3 orang gadis yang memakai nikab yang lebih mesra dipanggil wala untit, serta berkaraoke dengan seorang wanita sehingga jam 2 pagi, apa kesungguhan Menteri Besar Kedah itu dalam membina negara yang anda nampak? Memang mereka tiada rasa bersalah kerana perjuangan mereka hanyalah tebuk atap dan menjahanamkan demokrasi negara demi kuasa dan kedudukan supaya senang untuk menyakau. Perjuangan mereka bukan untuk rakyat. Noktah. Di sebalik pelbagai cabaran dan rintangan, malah cubaan menebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan masih berterusan sedar tidak sedar. Sudah lebih setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam tempoh setahun yang sudah berlalu itu, harus diakui Anwar telah berjaya mengemudi negara ke arah yang lebih baik, malah amat jelas hala tujunya. Walaupun pembangkang ternampak masih bising menjeritkan pelbagai isu untuk menghentam kerajaan, hakikat yang nyata ialah sokongan terhadap Anwar terus mengukuh dengan 152 daripada 222 ahli parlimen berpihak menyokongnya ketika ini. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelum ini ialah 5 ahli blok pembangkang secara terbuka turut menyokong kepimpinan Anwar. Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan Pusat merangkap pemangku Ketua Penerangan Wanita Keadilan Pusat, Nur Aini Nordin, berpendapat dengan kedudukan sekukuh yang ada ini, malah mungkin terus bertambah, Anwar hampir tiada masalah untuk kekal mengemudi negara sehingga pilihan raya umum PRU ke-16 akan datang. Selain berjaya mengukuhkan kedudukannya, pentadbiran Anwar juga berjaya menarik pelaburan yang tambah meyakinkan untuk negara. Pelaburan daripada Amerika dan China khususnya terus menunjukkan peningkatan. Bahkan setiap kali beliau melawat negara berkenaan, sentiasa saja ada pelaburan baharu berjaya dibawa masuk. Anwar juga berjaya melaksanakan pembaharuan untuk rakyat seperti pelaksanaan subsidi bersasar dan gaji progresif yang akan menjadi kenyataan pada tahun hadapan, katanya. Semua itu memberi faedah yang besar kepada rakyat, terutama golongan B40 dan sederhana. Menurut beliau, satu lagi kelebihan yang nyata dimiliki Anwar ialah beliau semakin popular di peringkat antarabangsa. Dengan populariti PMX secara tidak langsung memudahkan beliau meletakkan nama Malaysia untuk lebih dihormati serta semakin harum disanjung di pentas dunia. Kejayaan diplomatik Anwar juga telah berjaya mengembalikan reputasi Malaysia sehingga diyakini pelabur asing terutama syarikat teknologi tinggi Barat dan China. Ujar Nuraini. Dalam konflik di Palestin baru-baru ini misalnya, kegigihan PMX bersuara dalam pelbagai forum, pertemuan dan persidangan untuk menekankan perlunya usaha damai disegerakan. Benar-benar sesuatu yang membanggakan negara. Bahkan di suatu ketika di hadapan Presiden Amerika Syarikat sendiri, beliau bersuara secara terbuka membela perjuangan rakyat Palestin. Semua ini pada hakikatnya meletakkan nama Malaysia lebih mengharum, dihormati serta dipandang tinggi. Setahun yang berlalu di bawah Anwar, tidak diragui lagi negara ini lebih baik keadaannya. Diyakini pelabur dan suara kemanusiaan kita di peringkat dunia semakin didengari. Tahun hadapan dan tahun-tahun berikutnya, yakinlah berdasarkan kegigihan dan kerajinan Anwar bekerja yang seolah-olah tiada istilah penat dalam dirinya, negara kita akan bertambah baik dan semakin dihormati oleh negara luar. Dengan kejayaan peringkat awal membolehkan ekonomi negara, tiada sebab rakyat mempertikaikan kerajaan yang ada dalam menyempurnakan penggal pemerintahannya. Bagi Senator Abun Sui Anyet, kerajaan perpaduan yang ada pada waktu ini adalah terbaik dalam menjaga kebajikan penduduk di Malaysia Timur, khususnya Sarawak. Katanya arahan Perdana Menteri pada awal pemerintahannya iaitu apa-apa hak Sarawak yang ada di dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, perlu dilaksanakan dalam masa sebulan telah menjadi mercutanda tahap efisiensi yang dicita-citakan oleh pentadbiran beliau. Tempoh sebulan yang diarahkan oleh PMX itu melambangkan tekad politik beliau dan kerajaan perpaduan.
kita lebih bertuah lagi kerana yang diberi tanggungjawab mengetuai dan melaksanakan arahan tersebut ialah Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri II dari Sarawak. Sempena hadirnya Tahun Baharu 2024 ini, semoga hak-hak Sabah dan Sarawak dalam MA 63 dapat dipulangkan tanpa bertangguh lagi kerana arahan PMX itu jelas, kata Abun Sui dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan. Tegas Timbalan Pengerusi Keadilan Sarawak itu, bukan sahaja hak-hak di bawah MA 63, hak-hak rakyat sebagai Bumiputera Sabah dan Sarawak juga perlu digali untuk diperteguhkan. Katanya hak orang Melayu sama dengan Bumiputera Sabah dan Sarawak, cuma agama Islam sahaja yang membezakan. Sebagai contoh, kata beliau, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memberi hak sama kepada orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Jelas, kerajaan perpaduan amat efisien dalam memberi keadilan dan kesaksamaan sama ada bagi penduduk Sabah, Sarawak atau Semenanjung. Oleh itu, tiba masanya pembangkang seharusnya memainkan peranan yang lebih bijaksana bagi memperbaiki pencapaian buat rakyat dan negara dan bukannya menggugat kerajaan yang telah dipilih. Tidak ada sebab pihak pembangkang terus-menerus mengkucak-kacirkan negara dengan nafsu serakah ingin menjatuhkan kerajaan yang sudah tepat di landasan dengan pelbagai langkah jahat sehingga menggugat ekonomi dan kestabilan politik negara. Sebabnya pembangkang perlu tumpukan kepada usaha semak dan imbang kepada kerajaan Madani. Pembangkang boleh kembali mengeluarkan kuku dan taring ketika PRU16 sebagai tanda kedaulatan demokrasi. Rakyat sudah bosan dengan naratif lapuk dan murahan bawaan pembangkang yang tidak pernah berkesudahan. Kalau negara sudah berada di landasan yang tepat, kenapa perlu diganggu-gugat? 2 Jun 2023, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengesahkan beliau dilantik sebagai Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan berkuat kuasa serta-merta. Beliau menggantikan bekas Ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Edin Shazli Sheet yang digugurkan daripada jawatan berkenaan. Namun hari ini salah seorang pemimpin kanan PN Negeri Sembilan dilaporkan menyatakan rasa kecewa dengan pengurusan parti di negeri berkenaan, khususnya selepas pilihan raya negeri PRN berakhir tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa pengerusi PN negeri itu Ahmad Faizal Azumu tidak mengambil tahu lagi akan hal-hal parti. Dalam nada yang keberatan, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan Rafi'i Mustafa dilaporkan berkata beliau terpaksa mendedahkan mengenai keadaan PN kerana pelbagai masalah yang dihadapi mereka. Namun saya terpaksa berterus terang, sejak PRN lalu memang Ahmad Faizal tidak lagi mengambil tahu keadaan PN di negeri ini. Kami sudah menang 5 kerusi. Oleh itu perlu dibuat kerja dan usaha menyelaras terutama bagi membantu kesemua adun kita ini, katanya di petik utusan online. Ahmad Faizal merupakan orang nombor 2 dalam Bersatu selepas Presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Untuk rekod, ini bukanlah kali pertama PAS merungut mengenai kepimpinan Ahmad Faizal. Hanya kira-kira 5 bulan selepas dilantik PAS Negeri Sembilan, dilaporkan media sebagai berkata mereka melihat Ahmad Faizal seolah-olah tidak berminat untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagai reaksi, Ahmad Faizal berkata beliau bercadang untuk merujuk isu berkenaan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan berpendapat tidak ada masalah jika jawatan tersebut disandang anak Negeri Sembilan. Rafi'i berkata pengabaian berkenaan tidak sepatutnya berlaku, terutama apabila PN memiliki 5 adun dalam Dewan Undangan Negeri Sembilan. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi PN Negeri Sembilan menambah untuk membolehkan setiap adun berkhidmat kepada rakyat, parti itu perlu berada dalam keadaan stabil. Katanya kedudukan seseorang pengerusi PN di negeri-negeri adalah keputusan PN Pusat dan selaku Timbalan Pengerusi PN Negeri Sembilan, beliau berharap isu tersebut dapat diselesaikan segera. Bagi saya tiada masalah jika PN Pusat mahu kekalkan Faizal Azumu asalkan gerak kerja di negeri ini boleh berjalan seperti biasa, katanya lagi. Menurut Rafi'i, di peringkat PAS sendiri mereka sudah menubuhkan sekretariat sendiri untuk membantu 3 adun dari parti itu, tetapi berpendapat sepatutnya ia digerakkan atas nama PN. Dalam PRN yang diadakan pada 12 Ogos tahun lalu, PAS memenangi kerusi Serting, Paroi dan Bagan Pinang, manakala 2 lagi kerusi yang dimenangi Bersatu ialah di Labu dan Gemas. Untuk rekod 7 November tahun lalu, Ahmad Faizal Azumu pernah disaran untuk meletakkan jawatan sebagai
sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya. Kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi PN, sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan. Lagipun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun memang ada suara-suara yang tidak berpuas hati mempersoalkan kenapa melantik orang luar sedangkan ada saja tokoh dari Bersatu di negeri ini, kata Rafi'i kepada Sidang Harian pada ketika itu bagi mengulas dakwaan yang Ahmad Faizal seperti menghilangkan diri selepas PRN. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, mulalah nak mengata. Ke mana menghilangnya Ahmad Faizal Azumu sehingga diumpamakan sedemikian oleh para penyokongnya? Adakah beliau kini mengikut jejak presidennya Tan Sri Mahyadi Mak Yassin yang dilihat sedikit kendur dalam politik setelah drama berundur sebagai presiden baru-baru ini tidak menjadi? Atau sedang sibuk bersama rakan-rakan memegang tangga agar penebuk atap boleh memanjat dan menebuk atap dengan sempurna? Apa sekalipun alasannya kepada PN Negeri Sembilan, anda baru kenal ke sikap pemimpin Perikatan Nasional? Kami memang sudah lama kenal dan kami yakin pastinya jauh lebih kenal siapa Bersatu. Bertemulah kini buku dengan ruas, Rabu dengan Khamis. Ia memang sesuai. Tapi ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Saudara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.